Bismillahirrahmanirrahim. Salam JPM Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik Negara Sejahtera. Salam JPM Jenama Kerajaan nombor 1. Salam pelonjakan budaya penyelidikan dalam kalangan guru besar baharu. Yang berbahagia Tuan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Dr. Muhammad Azam bin Ahmad, yang berusaha pegawai-pegawai JPM, semua ahli jawatankuasa program pelonjakan budaya penyelidikan dan seterusnya yang saya hormati rakan-rakan guru besar baharu merangkap peserta pembentangan kajian tindakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Salmiah binti Sirajah, merupakan guru besar Sekolah Tengkera 1 yang telah dilantik pada 4 Januari 2021 dan pengalaman saya sebagai guru besar adalah selama 11 bulan. Marilah kita sama-sama mengenali Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 ini. Sekolah Tengkera 1 merupakan sebuah sekolah yang terletak di kawasan bandar di daerah Melaka Tengah. Sekolah ini terdiri daripada 29 orang guru dan 29 orang guru, 20 guru perempuan dan 9 orang guru lelaki, termasuk 3 orang anggota kumpulan pelaksana. Sekolah Tengkera 1 merupakan sekolah yang mempunyai murid lelaki sahaja seramai 360 orang. Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025, terdapat 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid, 11 anjakan transformasi, 3 gelombang dan pihak berkepentingan. Saya petik aspirasi murid yang pertama iaitu pengetahuan. Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penakbulan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar kotak akademik. Anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini merupakan satu perubahan dari segi strategik dan amalan. Sebagai contoh, dalam usaha mencapai keberhasilan murid untuk mencapai hasrat dasar 60-40, perubahan dari segi strategik perlu dilakukan dengan meningkatkan kualiti pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM seperti yang digariskan dalam Anjakan 1. Definisi literasi matematik dalam FISA ialah keupayaan untuk mengenal pasti, memahami dan terlibat dalam matematik dan membuat pertimbangan yang jelas tentang peranan yang dimainkan oleh matematik sebagai keperluan seseorang individu dan kehidupan peribadi pada masa depan, kehidupan pekerjaan, kehidupan sosial dengan rakan sebaya dan saudara mara, dan kehidupan sebagai warga negara yang membina, prihatin dan reflektif. Oleh itu, tema literasi dalam matematik bertujuan untuk menentukan keupayaan seseorang menggunakan kemahiran dan pengetahuan matematik dalam kehidupan sebenar selain menguasainya dalam kurikulum. Rentetan daripada mandat Pelan Pembangunan Pendidikan ini, maka saya telah mengenal pasti masalah yang dihadapi di sekolah. Bertitik tolak daripada pendapat yang mengatakan bahawa
pendaratan atau operasi kira darat merupakan salah satu kemahiran asas matematik. Kepentingan kemahiran ini jika tidak dikuasai oleh pelajar pada peringkat sekolah rendah akan membantutkan penguasaan kemahiran matematik pada peringkat yang lebih tinggi. Isu yang dikenalpasti sekolah saya adalah murid tidak dapat menjawab soalan matematik dari buku fakta asas dalam masa yang ditetapkan. Guru-guru menghadapi masalah untuk membimbing murid-murid dalam mata pelajaran matematik dan keputusan matematik merosot. Fokus kajian saya adalah kepada 13 orang murid 4 cemerlang tidak menguasai sifir 2 hingga 9, membantu mereka menghafal sifir secara berfokus. Tujuan saya mengadakan kajian tindakan ini adalah untuk membantu murid menghafal sifir dan murid juga dapat menghafal dan menggunakan sifir untuk menjawab soalan fakta, asas, darab dan bahagi. Kumpulan sasaran terdiri daripada 13 daripada 26 orang murid tahun 4 cemerlang terdiri pada murid lelaki dan berbangsa Melayu. Dalam kajian ini, saya menggunakan kaedah kajian melalui model Kamis dan McTaggart yang menjelaskan bagi setengah kumpulan yang sudah sebelum langkah-langkah seterusnya diambil dalam menjalankan kajian tindakan ini. Satu tinjauan awal tentang masalah ini telah dikenal pasti. Kaedah yang digunakan adalah melalui pemerhatian, pemeriksaan buku latihan dan ujian. Pemerhatian. Semua guru matematik memerhatikan tingkah laku murid melalui set induksi pengajaran pembelajaran di dalam kelas. Saya dapati murid mempunyai masalah menghafal sifir dan menjawab soalan Arab secara spontan. Pada awalnya saya merasakan murid lupa atau masih tidak boleh menguasai konsep asas darab. Tetapi selepas beberapa minggu, murid masih belum menguasai dan menghafal sifir. Pemeriksaan buku latihan. Setiap kali selesai sesi pengajaran dan pelajaran, murid akan menyerahkan buku latihan kepada saya. Setelah diselesai mak, saya dapati murid terlalu cuai dan masih tidak boleh menguasai konsep darab. Ini menjadi punca murid tidak dapat menjawab soalan-soalan mudah yang saya berikan kepada mereka. Ujian. Murid menggunakan buku khas tentang fakta asas darab untuk menguji sejauh mana kebolehan mereka menjawab soalan fakta asas darab dalam masa yang ditetapkan. Hasil ujian bertulis ini, murid masih tidak menguasai fakta asas. Setiap kali selesai sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan menyerahkan buku latihan kepada saya. Setelah disemak, saya dapati mereka terlalu cuai dan masih tidak boleh menguasai konsep darab. Ini menjadi punca murid tidak menjawab soalan-soalan mudah yang saya berikan kepada mereka. Intervensi kajian. Program kempen hafal sifir ini diadakan sepanjang PDPR dalam cuti penggal persekolahan berlangsung sehingga 26 Julai 2021. Sepanjang program ini, murid akan dibekalkan edaran berbentuk salinan digital soft copy yang akan menjadi rujukan program. Seperti Rajah 2. Murid juga boleh menggunakan bahan yang diperoleh daripada buku-buku matematik dan juga sumber internet yang sesuai untuk menjalankan program ini. Setelah lancar menghafal sifir, murid akan membuat rekod catatan dalam jadual yang disediakan dengan dipantau sama ada ibu bapa, adik-beradik ataupun guru-guru semasa sesi Google Meet. Panduan pelaksanaan program ini telah dilaksanakan berasaskan langkah-langkah berikut. Pertama, pihak sekolah akan menyediakan buku atau kad sifir sebagai panduan kepada murid. Murid dikendaki meminta tanda tangan bagi membuktikan mereka telah menghafal sifir tersebut. Rujuk contoh kad sifir yang disediakan Rajah 3, guru, ibu bapa, penjaga ataupun rakan sebaya. Terdapat 2 ruangan, ruangan tanda tangan dan juga ruangan tarikh. Bagi sesuatu sifir, murid memerlukan 3 tanda tangan. Untuk tahap 1, sifir yang diwajibkan hanya sehingga sifir 9. Dalam kad sifir disertakan carta sifir sebagai panduan. Bagi murid yang telah menghafal kesemua sifir, pihak sekolah akan memberi ganjaran kepada mereka atau memberi sesuatu tanda bagi membezakan mereka yang telah hafal atau belum. Contohnya, memberi mereka ribbon, button, tampal stiker pada kad atau sebagainya bertujuan untuk memberi mereka galakan. Bagi memudahkan guru matematik melihat dan menganalisis perkembangan program kempen hafal sifir di peringkat kelas,
carta kemajuan boleh digunakan seperti Rajah 4. Berdasarkan jadual persekolahan di atas, didapati ada peningkatan markah bagi murid-murid tersebut. Seramai 13 orang murid ini menunjukkan peningkatan, iaitu 5 orang mendapat cemerlang, 6 orang murid mendapat tahap baik dan 2 orang lagi mendapat tahap sederhana. Ini menunjukkan peningkatan yang ketara dan membuktikan bahawa program kempen Haba Sifir berjaya memberi impak positif kepada murid-murid. Selepas kajian dijalankan, terdapat peningkatan ketara terhadap penggunaan sifir murid-murid ini. Ini dapat kita lihat berdasarkan jadual yang ditunjukkan berdasarkan markah ujian sebelum dan selepas program ini dijalankan. Saya telah mengumpulkan markah murid berdasarkan hasil daripada 3 siri ujian sifir yang telah dijalankan selama 2 minit. Semua murid tersebut telah dicatatkan dalam jadual yang disediakan. Jadual ini adalah merupakan borang analisis berkaitan hasil ujian murid-murid tersebut. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa program kempen Haba Sifir telah banyak membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri, daya ingatan dan kefahaman terhadap apa yang dipelajari, samping menjadi suasana pengajaran dan pelajaran berceria dan menyeronokkan. Saya yakin bahawa program kempen Haba Sifir ini dapat membantu pelajar meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek matematik. Rumusan. Berdasarkan kajian yang dilakukan kepada murid, didapati bahawa program kempen Haba Sifir ini memberi impak positif kepada murid-murid. Didapati bahawa murid-murid semakin yakin, bersifat positif dan lebih bersemangat untuk menjawab soalan secara spontan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan darab. Program memperkasa sifir ini akan kami teruskan hingga ke fasa kedua hingga kami bersemuka dengan murid-murid. Semua guru matematik masih meneruskan slot murid membaca sifir ini dalam PDPR. Saya akan sentiasa mengingatkan semua guru matematik untuk meneruskan program kami ini apabila dapat bersemuka dengan murid-murid. Program ini akan diteruskan dan boleh melibatkan semua guru dan warga sekolah. Majlis penyampai hadiah juga akan diadakan untuk pemenang dalam program kempen Haba Sifir ini. Terima kasih cikgu. Respon yang menggalakkan menurut Ketua Panitia Matematik Puan Rohana binti Abdullah. Harapan saya semoga program ini dapat dikongsikan kepada sesiapa sahaja yang membaca dan mencari jalan penyelesaian menguasai sifir di kalangan murid-murid. Sikap kita dipengaruhi oleh perkara yang berlaku kepada kita. Apabila sesuatu yang baik berlaku kepada kita di hadapan orang lain, kita lebih bersifat positif terhadap orang itu. Apabila kita diperkecil-kecil di hadapan orang lain, kita akan cuba menjauhkan diri daripadanya. Begitulah juga yang berlaku kepada subjek kita ajar. Dengan mengabaikan perasaan murid, kita boleh menyebabkan mereka bersifat negatif terhadap subjek kita. Kita akan menyebabkan mereka cenderung menjauhkan diri daripada subjek itu apabila berpeluang berbuat demikian. Jika kita dapat memastikan ketika subjek itu murid kita dapat merasa gembira dengan memastikan kita menunjukkan minat yang ingin kita tanamkan kepada mereka, kita dapat menjadikan murid berasa seronok tentang apa yang diajarkan kepada mereka dan menunjukkan kesungguhan untuk belajar. Kempen program Haba Sifir ini juga boleh dijadikan budaya amalan terbaik di kalangan guru-guru di sekolah. Sekian, terima kasih.